الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung muzakarah kita dalam kitab bimbingan dan penghayatan salat yang dikarang oleh Al-Ustaz Johari Yaman. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pada muka surat 364 355. Mana 364? Gambar ni ke? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan tengoklah gambar dia. Praktikal solat di atas kenderaan. Ni kalau kita buat solat, kalau contohnya solat sunat, bolehlah ya, di atas kenderaan. Kalau solat fardu yang memang tak memungkinkan untuk berdiri, boleh solat dalam keadaan duduk dalam kenderaan, tapi nanti dikira sebagai solat hormat waktu, kena ulang balik. Ni. Baik. Ini praktikal solat ya tuan-tuan. Baik. Kemudian praktikal solat orang sakit. Tuan-tuan tengok di situ solat secara duduk. Dia pada asal dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, yang dikatakan solat dalam keadaan duduk tu adalah dengan seperti duduk antara dua sujud. Yang kita duduk atas kerusi itu sebenarnya ijtihad para ulama'-nya. Ijtihad para ulama' yang membolehkan duduk atas dua kerusi. Sebenarnya kalau duduk dikira macam mana duduk, macam dalam gambar tu tuan-tuan, iaitu duduk antara dua sujud. Jadi kalau contohnya dia boleh berdiri dulu, dia kena berdiri dulu, kemudian duduk antara dua sujud. Begitu. Ya. Tapi kalau tak boleh kalau tak boleh duduk antara dua sujud, maka para ulama kita kata bolehlah dia duduk atas kerusi. Baik. Itu macam mana rukuk tu. Kemudian sujud seperti biasa. Sujud mesti seperti biasa. Kalau tak mampu, dengan bongkok lebih rendah daripada rukuk. Ini solat dalam keadaan duduk. Kemudian solat dalam keadaan duduk pun tak boleh, maka berubah kepada solat secara berbaring miring ke sebelah kanan. Miringkan badan ke arah kiblat. Macam mana tuan-tuan tengok dalam gambar tu. Letakkan bantal di kepala. Rukuk dan sujudnya dilakukan dengan cara menundukkan kepala. Tak perlu dia tundukkan badan, hanya tundukkan kepala. Semasa sujud, tunduklah dengan lebih rendah berbanding rukuk. Nampak arah kiblat belah mana? Maknanya arah kiblat itu mengikut kepada dada dia, ya. Arah kiblat mengikut kepada dada dia. Baik. Kemudian gambar solat secara berbaring telentang. Solat secara berbaring telentang, arah kiblat tu menghadap ke tapak kaki dia, ya. Tapak kaki dia menghadap arah kiblat. Ni maknanya apa? Solat berbaring miring ke kanan pun dah tak boleh. Maka bolehlah dia solat secara terlentang. Cuma kalau solat secara terlentang ni, dia kena letakkan bantal dekat bawah kepala dia supaya muka dia betul-betul menghadap arah kiblat. Tapi tak perlulah terlalu tinggi sangat, ya. Maksudnya sekadar yang membolehkan wajah ni kita kata seolah-olah menghadap ke arah kiblat,
Dan juga tapak kaki dia ni mesti menghadap ke arah kiblat. Itu dia. Baik. Selesailah dalam bab solat qasar jamak dan juga solat orang yang dalam keadaan sakit. Baik. Kemudian kita masuk pula dalam bab yang ke-13, iaitu solat khauf. Solat khauf. Khauf ni maknanya apa tuan-tuan? Takut. Baik. Disebutkan dalam hadis an Salih bin Khawwat radhiyallahu taala anhu amman shalla ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm dhatir riqa salat al-khawf anna ta'ifatan min ashabih. Baik. Daripada Salih bin Khawwat radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang orang yang mengerjakan salat dalam keadaan takut, yakni tidak aman, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam peristiwa perang Zatur Riqa. Peristiwa perang, maka Nabi dan juga sahabat salat khauf, yakni salat dalam keadaan tidak aman, yakni takut. Baik. Dia bukanlah kita kata solat dalam keadaan takut tu maknanya dengan maksud takut secara umum gitu ya. Maknanya di sini dengan makna tidak aman daripada serangan musuh. Itu dia. Ya, baik. Pengertian. Solat khauf ialah solat yang dikerjakan dalam keadaan takut, tidak aman dan keadaan yang membahayakan. Seperti dalam situasi peperangan, sedang berhadapan dengan bencana alam dan sebagainya. Dan cara melaksanakan solat semasa berhadapan dengan situasi ini, iaitu situasi perang ni, ialah dapat disusun sebagai berikut. Baik. Sekiranya pihak musuh berada bukan pada arah kiblat, sekiranya pihak musuh bukan berada pada arah kiblat, imam hendaklah membahagikan para makmumnya kepada dua saf. Ada dua saf. Satu saf untuk mengawal orang Islam dan satu saf lagi berdiri di belakang imam. Okey. Maknanya satu saf untuk kawal orang depan, orang depan pula untuk kawal imam. Untuk kawal imam, ya. Baik. Imam akan memulakan salat dengan para makmum pada saf yang berdiri di belakangnya sebanyak 1 rakaat. Ini salat khauf, iaitu dia ada 2 saf, saf pertama dengan saf kedua. Jadi imam ni dia akan selesaikan 1 rakaat dulu dengan saf yang pertama. Saf kedua ni tak turun lagi. Saf kedua ni yang belakang ni tak turun lagi, sebab saf kedua ni akan memerhati musuh. Jadi tak ada masalah pun mereka untuk apa? Untuk tengok kanan kiri, itu tak ada masalah, dibolehkan. Ya, untuk apa? Untuk menghindarkan daripada serangan musuh. Itu dia. Baik. Setelah imam berdiri untuk rakaat yang kedua, makmum yang berdiri di belakangnya hendaklah berniat dan kemudian menyempurnakan solat mereka secara sendiri tanpa imam, sehinggalah solat itu selesai. Itu dia. Maknanya kita katakan bahawasanya setelah yang pertama tu, saf pertama tu ikut sekali, maka bila imam bangun sahaja rakaat kedua, makmum yang saf pertama tadi tu akan apa? Akan niat solat sendiri. Akan niat solat sendiri. Yang saf yang pertama ni pula akan awasi. Manakala saf yang kedua ni pula akan turun cepat-cepat, kemudian ikut pula imam dia. Itu dia. Dia nak cerita pun payah juga tuan-tuan. Setelah para makmum itu selesai semuanya, maka mereka perlu berundur ke belakang untuk mengawasi pihak musuh, dan saf yang sebelum ini menjaga musuh akan beralih ke belakang imam untuk mengerjakan salat. Kemudian imam dan para makmum yang baru itu
akan menyelesaikan solat mereka secara sendiri. Itu dia. Jadi saf yang pertama tadi itu, mereka akan selesaikan solat mereka, lalu mereka akan ke belakang. Saf yang belakang tu, saf yang kedua tu akan ke depan, lalu akan ikut imam sampai habis. Itu dia. Nah, baik. Faham tuan-tuan? Mudah je kan? Nah, buat praktikal pun payah jugalah. Baik. Setelah itu barulah sehingga ke tasyahud akhir. Setelah itu barulah melafazkan salam bersama-sama imam. Solat seumpama ini pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis an Salih bin Khawwat radhiyallahu taala anhu amman shalla ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. Baik. Yaitu daripada Salih bin Khawwat radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang orang yang mengerjakan salat dalam keadaan takut, iaitu tidak aman, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Zatul Riqa', bahawa rombongan yang berdiri daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaris bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala sekumpulan lagi mengawasi musuh. Maka baginda mengerjakan salat satu rakaat bersama sekumpulan yang berimam dengannya, yakni yang saf yang pertama tu. Beliau tetap berdiri manakala para jemaahnya selesaikan salat masing-masing. Yang setelah daripada bangun sahaja masuk rakaat kedua, maka imam tu tetap berdiri, tetapi yang jemaah yang pertama tu, saf yang pertama tu akan selesaikan salat mereka. Kemudian para jemaah yang selesai salat tu mengambil tempat para sahabat yang sedang mengawasi pihak musuh, dan mereka segera ke belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya yang saf yang kedua tu cepat-cepat pergi depan pula. Tu. Kerana berimam dengannya satu rakaat pula. Manakala para jemaah menyelesaikan salat mereka dan salam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Yang ini kalau apa tuan-tuan? Yang ini kalau musuh berada di belah belakang daripada arah kiblat. Jadi agak sukar. Disebabkan itulah kita kata solat semua mengambil satu rakaat bersama dengan imam, kemudian mereka menyelesaikan solat mereka sendiri. Bagi saf yang pertama, untuk mereka ini mudah menghadap ke arah yang berlawanan daripada kiblat untuk mengawasi pihak musuh yang ingin menyerang. Itu dia. Yang kemungkinan akan menyerang. Baik. Dalam hadis di atas menggambarkan salat khauf yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat fardu subuh ataupun qasar. Jadi 2 rakaat sahaja. Baik. Kemudian sekiranya pihak musuh berada pada arah kiblat, tadi kemungkinan belakang, membelakangi kiblat. Kali ini pula tuan-tuan, iaitu kemungkinan musuh berada arah kiblat. Baik. Sekiranya pihak musuh berada di arah kiblat, imam akan menyusun para makmum itu kepada 2 saf. Imam akan bertakbiratul ihram dan diikuti oleh para makmumnya. Setelah membaca apa yang patut dibaca di dalam solat, maka imam pun akan rukuk dan para makmum juga akan ikut rukuk. Ketika imam melakukan sujud, para makmum yang berada di dalam saf yang kedua tetap berdiri untuk mengawasi bahaya yang mungkin berlaku. Jadi saf yang pertama sahaja yang akan sujud bersama dengan imam. Saf yang kedua dia dah rukuk tapi tak sujud.
Ni. Tak sujud bersama dengan imam. Setelah selesai dua sujud, imam dan para makmum saf pertama tadi bangkit untuk rakaat yang kedua, dan ketika itu para makmum yang berada pada saf yang kedua pula sujud. Baru turun. Pada saf yang kedua baru sujud sebanyak 2 kali dengan tidak mengikuti imam sehingga bangkit semula. Pada ketika itu juga para makmum yang berada pada saf yang pertama akan berundur ke belakang, dan yang berada pada saf yang kedua tadi mengambil tempat sebagai saf yang pertama. Imam akan membaca apa yang patut dibaca di dalam solat, kemudian rukuk, dan para jamaah semuanya akan ikut rukuk sekali. Macam biasalah, semua rukuk sekali. Tu. Kemudian imam melakukan sujud dengan diikuti oleh para makmum yang berada pada saf yang pertama. Yang tadi itu dah diubah daripada saf yang kedua. Maknanya saf yang pertama tadi itu dah pergi ke belakang. Saf yang belakang tu pergi ke depan pula. Maka saf yang depan tu pula yang ikut rukuk dan sujud dengan imam. Saf yang kedua hanya ikut rukuk tapi tak sujud. Tu. Dia ulang-ulang, dia bergili-gili tu tuan-tuan ya. Kemudian imam melakukan sujud dengan diikuti oleh para makmum yang berada pada saf yang pertama, manakala para makmum pada saf yang kedua tetap berdiri untuk mengawasi kemungkinan bahaya yang berlaku. Selepas imam dan para jamaah pada saf yang pertama sujud 2 kali sehingga duduk tasyahud, barulah makmum pada saf yang kedua melakukan sujud 2 kali sampailah tasyahud. Imam akan tunggu sampai jamaah semuanya selesai tasyahud dan melafazkan salam bersama-sama. Itu dia. Situasi salat seumpama ini pernah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam peristiwa perang Asfan. Dalam sebuah hadis menjelaskan seperti berikut. An Jabir radhiyallahu taala anhu qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-khawfi fasafafna saffaini saffun khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal aduwwu bainana wa bainal qiblati فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه فذكر الحديث وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني وذكر مثله وفي آخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. Baik. Daripada Jabir radhiyallahu taala anhu bahawa beliau berkata, aku pernah melaksanakan salat khauf bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kami berbaris dalam 2 barisan, iaitu 2 saf. Satu saf berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan pihak musuh berada di antara kami dan kiblat. Maknanya untuk solat begini tuan-tuan, itu kalau musuh berada di depan ataupun boleh datang ke kanan ataupun boleh datang daripada kiri. Tu. Baik. Sedangkan pihak musuh berada di antara kami dan kiblat. Lalu baginda bertakbiratul ihram dan kami semua turut bertakbir bersamanya. Kemudian baginda melakukan rukuk, maka kami semua ikut rukuk macam biasa. Kemudian baginda mengangkat kepala untuk turun sujud bersama dengan saf yang pertama, sedangkan saf yang kedua tetap berdiri untuk mengawasi musuh. Dan ketika baginda selesai melakukan sujud, saf yang pertama itu bangkit berdiri, dan dalam sebuah riwayat dikatakan kemudian baginda pun sujud dan saf yang pertama pun ikut sujud. Maka setelah saf pertama itu berdiri, barulah saf yang kedua itu pula sujud. Setelah itu saf yang pertama tadi berpindah ke belakang mengambil tempat saf yang kedua, dan saf belakang mengambil tempat saf yang pertama. Jabir meneruskan riwayatnya dengan katanya, kemudian Nabi SAW melafazkan salam dan kami pun ikut salam bersamanya.
Sekiranya keadaan peperangan berlaku dengan hebat sekali dan situasi ketika itu amat kelam kabut dan berkecamuk, sana sini serangan sana sini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dan ketika itu juga masuknya waktu salat, maka hendaklah salat itu dikerjakan mengikut keadaan, sekalipun hanya dengan isyarat, sama ada sambil berlari walaupun dengan tidak menghadap ke arah kiblat. Maknanya apa? Walaupun dalam keadaan yang kelam kabut dan berkecamuk sekalipun, dalam keadaan berhadapan dengan musuh, tetap juga tak boleh meninggalkan solat. Ni dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia penjelasan ni saya rasa jelas lah kan, cara solat khauf ni. Cumanya kita ni tak adalah solat khauf pada hari ni, melainkan kebiasaannya hanya dalam peperangan sahaja. Dan praktikal solat khauf tuan-tuan boleh tengoklah dalam gambar tu. Tu. Jadi belakang tu tuan-tuan, dia boleh macam biasa. Dia kena pegang daripada senjata dia macam biasa, dia tengok kiri kanan, kiri begitu. Tak ada masalah pun, dimaafkan. Bukan sekadar kita kata kepala je boleh menghadap ke kanan kiri, bahkan badan mereka pun boleh toleh sekali. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Kalau dalam solat biasa, ni kita kata kalau dia punya kepala ni bergerak sampai 3 kali berturut-turut, batal solat. Sama ada dia bergerak 1, 2, 3, ataupun 1, 2, 3 berturut-turut, maka batal solat. Ni kalau solat biasa. Kalau solat khauf, dia bergeraklah lebih daripada 3 kali berturut-turut sekalipun, tak ada masalah. Dan dalam solat biasa tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dada ni tak boleh dipalingkan daripada arah kiblat. Dia kalau dalam solat biasa ni, dia tak boleh kita menghadap ke sini ke, tak boleh. Dia mesti apa? Dia mesti yang ni mesti stay arah kiblat. Tapi kalau dalam solat khauf, yang ni boleh diarahkan ke sini, boleh diarahkan ke kanan, boleh, tak ada masalah, sambil dia pegang senjata. Sambil dia pegang senjata. Inilah kita kata caranya kalau solat, kemungkinan musuh tu datang daripada belakang, ataupun kemungkinan kalau musuh tu datang daripada depan, kiri ataupun kanan, maka inilah cara solatnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Sebagaimana tuan-tuan tengok pada gambar itulah, mudah tengok. Tu dia. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, kita pindah kepada mengqada salat. Boleh faham kan? Salat khauf tu tak susah mana lah, insya-Allah. Baik. Kemudian kita masuk kepada bab yang ke-14, iaitu bab mengqadakan salat. Qala al-imam, qala al-musannif, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dhalik. Baik. Sesiapa yang terlupa mengerjakan salat, hendaklah mengerjakannya apabila dia teringat, dan tidak dikenakan kifarat ke atasnya. Ni tentang apa tuan-tuan? Hadis ni tentang dia sibuk dengan kerja dia sehingga dia terlupa untuk solat. Akhirnya apa? Keluar waktu solat. Akhirnya apa? Keluar waktu solat. Maka kalau begitu keadaannya, dia mestilah mengqadakkan salatnya, dan dikatakan tidak ada kifarat ke atasnya. Mana tidak adalah kita kata dikenakan dosa ke atasnya, disebabkan dia tadi terlupa. Cuma tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan tengok, nanti ada pembahasan dia. Baik. Mengqadakkan salat, pendahuluan. Seorang muslim yang terluput salat fardu 5 waktu, wajiblah mengqadaknya atau menggantikannya. Sama ada sebab terluput salat itu kerana terlupa atau tertidur atau akibat daripada kelalaian. Kerana salat 5 waktu itu wajib dilaksanakan tepat pada waktunya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maksudnya sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya ke atas orang-orang yang beriman, dalam suratul Nisa. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, maknanya apa? Dalam mazhab Syafi'i kita diambil dalil ni untuk menyatakan bahawa salat 5 waktu itu mesti dilaksanakan. Kalau ditinggalkan maka mestilah diqadakkan.
Maka pendapat mazhab Syafi'i dan juga jumhur ulama, majoriti para ulama mazhab mengatakan solat yang ditinggalkan mesti diqadhakan. Tu. Baik. Oleh sebab itu, sesiapa yang terluput solatnya daripada waktu yang ditentukan tanpa keuzuran, maka dia akan berdosa. Kalau dia terluput solat, maknanya tak melaksanakan solat tanpa uzur. Uzur ni apa tuan-tuan? Uzur yang dibenarkan agama. Termasuk uzur yang dibenarkan agama. Kalau tanpa uzur yang dibenarkan agama, contoh uzur yang dibenarkan agama ni apa dia? Iaitu yang dimaafkan oleh agama lah. Contohnya apa? Tertidur. Itu uzur yang dimaafkan dalam agama. Cuma dalam bab tertidur tu dia ada perbahasan yang lebih panjang. Terlupa, ini uzur yang dimaafkan dalam agama. Maknanya apa? Kalau dia terlupa solat sehingga dia tidak melaksanakan solat. Cuma terlupa solat tu pun ada perbahasan yang lebih terperinci. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa uzur, sengaja tinggal dan sebagainya, maka dia dikira berdosa. Tetapi sekira luputnya itu akibat daripada keuzuran dan halangan-halangan tertentu yang dibenarkan agama ataupun yang dimaafkan oleh agama, tidak dikira berdosa. Halangan-halangan itu ada yang menggugurkan kewajipan salat dan ada pula yang tidak menggugurkannya. Dia ada mani', dipanggil mani' ni apa? Penghalang daripada kewajipan salat. Penghalang daripada kewajipan salat, kalau ada, maka tuan-tuan, dia dikira sebagai halangan yang akan menggugurkan kewajipan salat. Cuma ada juga halangan yang tidak menggugurkan kewajipan salat. Baik. Keuzuran yang menggugurkan kewajipan salat. Ni saya rasa tuan-tuan pun faham lah, di sudut haid dan sebagainya. Baik. Terdapat beberapa jenis keuzuran dan halangan yang menggugurkan kewajipan salat seseorang. Seperti yang pertama, haid dan juga nifas. Seseorang wanita yang dalam keadaan haid dan nifas tidak diwajibkan menunaikan salat, dan dengan meninggalkan salat itu juga tidak diwajibkan mengqadaknya. Sedangkan ibadat puasa wajib diqadak. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi SAW kepada Fatimah binti Hubaish. Sabdanya yang bererti, sekiranya ternyata darah yang keluar itu darah haid, maka hentikanlah salat. Itu dia nak. Jadi wanita haid tuan-tuan, tidak diwajibkan untuk salat. Bahkan kalau dia salat, hukumnya haram. Haram dan berdosa. Dia datang haid, dia kata nak salat jugalah. Dia rasa tak selesa kalau tak solat. Ni kan perintah Allah Ta'ala, dia kata. Maka sebenarnya kalau dia solat juga dalam keadaan haid, dia sebenarnya telah melanggar perintah Allah Ta'ala. Bila melanggar perintah Allah Ta'ala, hukumnya adalah haram dan berdosa. Sama macam puasa. Kalau datang haid, dia tak boleh puasa. Tapi dia fikir, yang ni dia kata puasa je lah. Dia teruskanlah puasa. Hukumnya adalah haram berpuasa. Maknanya apabila hukumnya adalah haram dia berpuasa, maka dia dikira telah melakukan dosa. Melainkan dia tak makan tu bukan sebab dia nak teruskan puasa, sebab nak diet. Contohnya, tak nak makan lah, nak diet, dia kata. Maka kalau nak diet tu tak apa. Bukan sebab dia nak teruskan ibadat. Tapi kalau nak teruskan ibadat dalam keadaan dia memang diharamkan untuk ibadat tu, maka hukum dia teruskan adalah haram. Itu dia. Hukum dia teruskan adalah haram. Jadi wanita yang haid dan nifas. Haid ni tuan-tuan, dengan makna apa dia? Darah wanita yang keluar, yang dikatakan sekurang-kurang darah haid wanita itu adalah dengan 1 hari 1 malam. Tu. Keluarnya darah sama ada berturut-turut ataupun terputus-putus, dalam kiraan 1 hari 1 malam. Maknanya apa? Sama ada 24 jam, iaitu berterusan keluar. Kita kata 8 pagi hari Isnin sampai 8 pagi hari Selasa, maka dikira ataupun dihukumi dia telah datang haid.
ataupun terputus-putus. Misalnya apa? Hari Isnin keluar hari Isnin keluar 10 jam. Contoh. Hari Selasa keluar 10 jam. Hari Rabu keluar 4 jam contohnya. Maka hari Isnin keluar 10 jam tu tuan-tuan yang dimuliakan Allah, itu tak dihukumi sebagai haid lagi. Itu tak dihukumi sebagai haid lagi. Boleh jadi bukan 10 jam. Boleh jadi mungkin dia sikit-sikit je, sejam. Ataupun kadang-kadang setengah jam je. Kena kira. Kena kira. Setiap hari kena kira. Saya katakan tadi, contoh dia 10 jam tu sebagai nak memudahkan sahaja. Boleh jadi sehari itu mungkin 5 jam sahaja, contoh. Ataupun sehari itu mungkin 3 jam sahaja keluar. Maka kalau hari Isnin tu keluar 3 jam sahaja, adakah dia dikira telah haid? Dia tidak dihukumi sebagai haid. Ya, dia tidak dihukumi sebagai haid ketika mana keluar 3 jam sahaja. Maknanya kalau keluar 3 jam sahaja, adakah dia perlu mandi wajib? Kalau haid tu berhenti, tak perlu mandi wajib. Sebab apa? Sebab nak dikatakan haid itu adalah paling kurang keluar sehari semalam. Dengan makna kalau putus-putus tu dia kena campur setiap hari itu, maka campur tu menjadikan ukurannya dalam masa 24 jam baru dikira datang haid. Boleh faham kat sini nak? Itu dia. Itu semua dalam kitab-kitab para ulama kita, dalam fiqhul mar'ah, dalam ibadah ifadah, dalam fiqh ahkamun nisa, dalam sabilal muhtadin, semua dalam kitab-kitab ada tentang haid. Itu dia. Maknanya apa? Sebahagian orang dianggap bahawasanya dah keluar 3 jam. Ini dah haid dah ni. Belum lagi. Kena tengok dulu tu. Kena tengok dulu tu. Keluar 3 jam itu belum lagi haid. Dia kadang-kadang orang terus menghukumkan yang ni haid. Dia masalah ya. Maka kata para ulama, secara pendapat mu'tamadnya, kalau 3 jam keluar kemudian berhenti, adakah dia perlu mandi wajib? Tak perlu mandi wajib. Ya, dia mesti salat fardu macam biasa. Esok tu keluar, masa tu baru dia berhenti salat pula. Ini kena perbahasan yang lebih lanjut lah nak. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, sekurang-kurang untuk dihukumi haid itu adalah 24 jam. Sehari semalam. Sama ada sehari semalam tu berturut-turut ataupun terputus-putus. Itu yang pertama. Paling lama untuk dihukumi sebagai haid adalah 15 hari 15 malam. Paling lama untuk dihukumi darah tu adalah darah haid adalah selama 15 hari. Kalau bersambung darah haid tu keluar pada hari ke-16, dikira sebagai darah istihadah. Maka darah istihadah itu mesti mewajibkan seorang itu tetap salat seperti biasa. Tak boleh dia tidak salat, tak boleh dia tinggalkan salat. Dia kena salat. Kadang-kadang orang tu dia sampai 20 hari darah, dia kata 20 hari saya ni haid ni. Bukan. Paling lama haid adalah 15 hari sahaja. Kalau keluar lagi darah pada hari ke-16, itu dikira sebagai darah istihadah. Itu dia nak. Baik, itu perbahasan yang kita kata perlu ada perincian dalam kitab-kitab para ulama kita. Termasuk juga nifas. Nifas ni tuan-tuan, iaitu darah yang keluar setelah melahirkan anak. Itu nifas. Ya. Dan nifas ini pula dikatakan sekurang-kurang darah nifas adalah, kalau dalam kitab-kitab Jawi dikira dinyatakan sebagai seperludah dalam kitab Jawi, ataupun selahdah, ataupun kita kata sekali keluar sikit je dikira darah nifas. Iaitu setelah keluarnya anak. Tu. Masa keluarnya anak dikira wiladah. Itu dipanggil sebagai wiladah. Wiladah pun mewajibkan mandi wajib. Tetapi kebiasaan daripada wiladah mesti akan berturutan dengan darah nifas. Maka darah nifas yang keluar walaupun sesaat, walaupun setitik, dikira mesti mandi wajib. Tu. Dihukumi sebagai darah nifas. Maknanya apa dia? Paling kurang untuk dihukumi sebagai darah nifas adalah keluar setitik.
paling lama untuk darah nifas itu keluar adalah selama 60 hari. Kebiasaan darah nifas itu keluar adalah 30 hingga 40 hari. Itu dia. Nah, kebiasaan. Maknanya paling lama 60 hari. Paling sikit untuk dihukumi sebagai nifas adalah keluar sesaat, setitik, maka dikira sebagai darah nifas. Kebiasaan darah nifas adalah keluarnya 30 hingga 40 hari. Nah, itu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dipanggil hukum nifas. Semua hukum nifas ni panjang juga perbahasan dia. Kalau nifas tu dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia sampai hari ke-20 contohnya. Tiba-tiba hari ke-21. Sampailah hari ke-36 darah tak keluar. Maknanya apa? 15 hari darah tak keluar. Kemudian keluar balik darah. Bila keluar balik darah, tak dikira sebagai darah nifas, dikira sebagai darah haid. Kerana apa? Telah suci selama 15 hari. Tapi kalau baru 5 hari kemudian keluar lagi darah, dikira itu masih lagi nifas. Sebagian orang dia ingat, oh ni dah haid dah ni. Dia bukan haid. Ini nifas. Sebab apa? Paling lama nifas tu adalah 60 hari. Tu. Untuk dikatakan bertukar status daripada nifas kepada haid adalah mesti naqa' ataupun mesti suci 15 hari. Itu perbahasan di dalam haid dan nifas. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi haid dan juga nifas ini menyebabkan seseorang tersebut tidak diwajibkan menunaikan solat. Baik. Kemudian yang kedua, kerana gila. Seseorang yang mengalami masalah mental seperti gila yang berterusan dan sebagainya, akan gugurlah kewajipan salat darinya kecuali gila yang sementara. Setelah sedar daripada penyakit gila itu, dia wajib mengqada semua salat yang terluput. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalathah, 'anil na'imi hatta yastayqid hatta istayqadha, wa 'anil sabi hatta yahtalim, wa 'anil majnun hatta ya'qil. Baik. Dari sebahagian lagi riwayat, 'anil na'imi hatta yastayqadh, wa 'anis sabi hatta yahtalim, wa 'anil majnun hatta yufiq. Ada sebahagian riwayat begitu. Baik. Qalam ataupun kewajipan itu diangkat daripada 3 golongan orang, iaitu orang yang tidur sehinggalah dia bangun, iaitu sedar. Tu. Maknanya apa? Dalam keadaan dia tidur, dia dikira sebagai tak wajib lagi. Tapi ni perlu kepada perbahasan lebih lanjut. Sebab tidur ni pula tuan-tuan, dia ada tidur sebelum masuk waktu dan dia ada tidur setelah masuk waktu. Ini kita dah bahaskan sebelum ni, saya rasa di sini. Ya. Jadi perbahasannya telah diselesaikan. Tu. Kalau tidur setelah masuk waktu, mesti dia ada azam untuk bangun. Dengan makna ada azam untuk bangun ni apa? Ada kita kata usaha dia untuk dapat bangun. Misalnya suruh orang kejut, ataupun setkan jam, setkan alam dan sebagainya. Ini kalau apa? Kalau dia tidur setelah daripada masuk waktu solat. Sebab bila tidur setelah masuk waktu solat, dia dikira telah wajib solat. Dia dikira telah wajib solat kerana apa? Waktu solat dah masuk. Itu dia. Bila waktu solat dah masuk, dia tidur, mungkin ada penat ke dan sebagainya, ataupun sengaja tidur lah contohnya, maka mesti dia cari wasilah untuk dapat bangun. Mesti ada azam. Dengan makna azam ni mesti ada usaha, minta orang kejutkan, ataupun kena ada alam dan sebagainya. Kalau tak ada usaha-usaha begini, maka tidur dia tersebut jadi haram. Hukumnya adalah haram. Itu dia. Tapi kalau tidur dia sebelum waktu solat, tidur dia sebelum waktu solat, maka dia dikira tidak lagi diwajibkan solat. Sebab apa? Tak masuk lagi waktu zuhur contohnya. Dia tidur waktu duha, masa tu dia tak diwajibkan zuhur lagi. Dah masuk zuhur, baru wajib dia solat zuhur. Itu dia. Jadi kalau dia tidur sebelum masuk waktu solat, itu tak ada masalah.
Kalau dia tidur setelah masuk waktu solat, maka itu perlu kepada perincian. Baik. Kewajipan itu diangkat daripada 3 golongan orang, iaitu orang yang tidur sehinggalah dia bangun, yakni sedar. Kanak-kanak sampailah dia balik. Dan orang yang gila sehinggalah dia sedar kembali. Hadis yang dipaparkan di atas telah dikemukakan sebelum ini di dalam bab syarat-syarat kewajipan salat. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau orang yang tidak sempurna akal, maknanya gila, maka dia dikira bukan mukallaf. Sebab mukallaf ini dia ada ciri-ciri dia, syarat-syarat dia. Apa syarat mukallaf? Yang pertama, berakal. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, tidak buta dan tidak peka. Dua-dua ni tak ada. Itu dikatakan sebagai mukallaf, iaitu orang yang mesti laksana perintah Allah, tinggal larangan Allah. Tapi kalau dia ni tak baligh lagi, maka dia tak wajib solat, kerana dia dikira bukan wajib untuk laksana perintah Allah lagi. Dia dikira bukan mukallaf lagi. Kalau tak baligh, kanak-kanak misalnya, tu dia. Ataupun kalau dia gila, maka dia dikira tak wajib juga, bukan mukallaf juga. Melainkan dia tu gila dalam keadaan kita kata apa, bukan sepanjang masa. Kadang-kadang macam orang yang mungkin dia ada kena penyakit, contohnya sebahagian orang dia kena penyakit bipolar ke, kadang-kadang bipolar yang tahap kita kata apa, ada waktu dia ada waktu dia okey, makan ubat okey. Kemudian waktu dia tiba-tiba jadi tak okey pula dah. Contohnya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, masa dia okey tu dia dikira sebagai mukallaf. Mesti dilaksanakan perintah Allah Taala, mesti salat dan sebagainya. Tapi dalam keadaan dia tak okey tu, maka telah gugurlah kewajipan daripada dia. Cuma tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia mesti mengqadakkan kembali salat yang dia tinggalkan dalam keadaan dia tak okey tadi. Baik, cuma ada perbahasan lah yang lebih lanjut berkaitan dengan qada tu, cuma saya bagi secara umum saja. Kena qada. Baik. Kemudian yang ketiga, kerana pengsan. Kerana pengsan. Seseorang yang pengsan akan gugur kewajipan salat daripadanya sekiranya pengsan yang dialami seseorang itu berterusan sehingga kedua-dua waktu salat fardu yang diharuskan jamak. Umpamanya seseorang yang pingsan sebelum masuk waktu zuhur dan berterusan sampai matahari terbenam, berhubung perkara ini menurut mazhab kita Asy-Syafi'i adalah mensyaratkan pingsan itu berlangsung dalam satu waktu solat. Apa makna tuan-tuan? Kena pilih pula pingsan. Satu waktu, dua waktu pula. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di sini seorang yang pengsan akan gugur kewajipan salat sekiranya pengsan yang dialami itu sehingga dua-dua waktu. Itu dia. Maknanya apa tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Contohnya apa dia? Contohnya dia pengsan tu sebelum zuhur. Sampai maghrib. Sampai ke maghrib. Maknanya apa? Zuhur dengan asar tu tak wajib qada. Yang wajib qada adalah maghrib. Yang wajib dia tunaikan adalah maghrib. Itu dia. Ni saya bagi ringkasannya ni, saya bagi ringkasannya. Kalau dia pengsan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum zuhur, kemudian dia bangun masa asar, dia kena qadakan zuhur, tunaikan asar. Boleh faham tak? Tu. Kerana pada waktu yang kedua ada disebut sebagai waktul jam'i, iaitu waktu jamak. Maknanya kalau dia bangun, kalau dia sedar pada waktu asar, dia kena qadakan zuhur dan dia kena tunaikan asar. Tapi kalau dua-dua waktu tu terus dia pengsan, sebelum zuhur dia pengsan, dia bangun balik ketika maghrib, maka zuhur dengan asar tu dah tak perlu qada. Itu dia. Sama juga orang yang dalam keadaan putus haid. Maknanya apa? Orang yang putus haid ketika mana solat asar, maka dia wajib qada zuhur, tunai solat asar. Itu dia. Dia wajib qada zuhur dan tunaikan solat asar. Sama macam tadi, kalau dia tak betul, kalau dia tu gila,
Sebelum zuhur dia sedar masa asar, dia kena qada zuhur dan tunaikan asar. Ni. Nah, maknanya apa? Secara mudahnya saya nak fahamkan tuan-tuan, kalau dia sedar pada masa yang kedua, dia kena qadakan masa yang pertama. Boleh faham tak? Dia kena qadakan masa yang pertama. Dia sedar masa isyak, dia kena qadakan maghrib. Dia sedar masa asar, dia kena qadakan zuhur. Tapi kalau dia sedar pada waktu yang pertama, dia hanya tunaikan waktu pertama je lah. Dia sedar waktu zuhur, dia hanya tunaikan zuhur. Nak qada asar buat apa? Asar tak masuk lagi. Nah, kalau dia sedar waktu maghrib, dia hanya selesaikan maghrib. Itu dia. Yang ni juga kita kata perlu diberi perhatian, kerana kadang-kadang kebiasaan berlaku bagi orang yang datang haid. Nah, dia dah berhenti haid tu waktu isyak contohnya. Jadi dia hanya tunaikan solat isyak, sedangkan dia kena qada maghrib. Ni dia. Nah, sebab apa? Setiap daripada solat itu ada disebut sebagai waktul jam'i, iaitu waktu yang mesti dihimpunkan antara dua solat. Antaranya yang mesti dihimpunkan antara dua solat adalah kalau mereka yang mempunyai masalah haid, haid dia hilang pada masa yang kedua, ataupun pengsan dia tu hilang pada masa yang kedua, ataupun dia punya gila dia tu hilang pada masa yang kedua, ataupun nifas dia tu hilang pada masa yang kedua. Tu dia. Maka mesti dia qadakan waktu yang pertama. Ini dalam mazhab Syafi'i kita. Tu dia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan tuan? Tak ada lah ya, senang je kan. Mudah aja insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara perkara yang perlu dipelajari secara lebih terperinci adalah bab haid nifas. Kerana ini memang para ulama kita bahaskan panjang dalam kitab-kitab. Antaranya kitab Ibanah Ifadah, ahkam apa namanya, fiqhul mar'ah, ahkamul mar'ah, ahkamud dima'. Dalam kitab Sabilal Muhtadin ada dibahaskan panjang lebar tentang haid dan nifas. Kemudian dalam kitab Tuhfatul A'izza, kemudian dalam kitab Izalatul Iltibas, banyak kitab yang mensyarahkan tentang haid dan nifas yang perlu dipelajari. Selain daripada itu kita kata tak ada perbahasan yang lebih panjang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nadratan wahidah wa yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yu'allimuna bihi wa yuballighuna bihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.